Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada PDPR kali ini dalam mata pelajaran fiqh solat. InsyaAllah sebelum mula mata pelajaran, Maklimah nak bertanya, hari ni ada yang tak solat subuh? Cuba angkat tangan. Tak apa, angkat je, Maklimah nampak. Ada yang senyum-senyum tu kan? Okey, lepas ni tanamkan dalam diri kita solat itu wajib. Jangan tinggal solat. Kalau bangun lambat pun bangun je terus solat. Boleh? InsyaAllah. Pelajar Seriti mesti boleh. Okey, baiklah, kita terus kepada tajuk ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk dalam solat. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni tak sabar nak menunaikan fardu-fardu solat yang lain. Dia rasa macam mudah, seringan kan, rasa macam seronok nak mengerjakan solat. Okey, seterusnya kita tengok pengertian khusyuk. Okey, muka surat 37 boleh tengok dalam muka surat 37. Kau ada nak bertanda-tanda ke, nak tulis ke, nak buat nota kan? Okey, pengertian khusyuk dari segi bahasa. Bahasa ni ialah tunduk atau merendah diri. Tunduk atau merendah diri. Itu dari segi bahasa khusyuk lah. Yang seterusnya dari segi khusyuk menurut Al-Quran. Yakin sedang bertemu dan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sangat tinggi maksud dia kan. Kita rasa macam kita nak bertemu tu, nak jumpa dengan Allah Ta'ala tu. Macam mana kita nak contoh kalau kita sekarang ni nak kena jumpa dengan guru besar ataupun cikgu yang paling garang lah. Contoh kan, macam mana kita rasa kat dalam badan kita tu, macam mana kita rasa kat dalam hati kita kan. Okey, khusyuk ini terdapat dua jenis. Yang pertama khusyuk batin, iaitu khusyuk hati dengan menghadirkan di dalam hati perasaan takut kepada Allah, rendah diri serta mengharapkan rahmatnya. Dalam hati tu rasa ya Allah gerunya, ya Allah terima ke solat aku ni, rasa macam tu. Kemudian khusyuk zahir, iaitu khusyuk segala anggota badan seperti kepala, mata, telinga, tangan dan kaki dengan menumpukan sepenuh perhatian terhadap solat yang dilakukan. Khusyuk betul-betul tak bergerak apa dah. Tak ada nak garu-garu, tak ada nak korek-korek telinga, tak. Tumpukan sepenuh perhatian kepada solat. Okey, baiklah, kita terus kepada muka surat 38 mengenai kelebihan khusyuk di dalam solat. Okey, tengok kelebihan khusyuk di dalam solat. Yang pertama, menghalang perbuatan keji dan mungkar. InsyaAllah kalau kita jaga solat, terpeliharalah daripada membuat perkara-perkara keji dan mungkar. Dan nombor 2, semestinya akan mendapat pahala. Okey, nombor 3, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat pun kita ingat Allah, sentiasa akan mengingati Allah. Okey, nombor 4, mendidik akhlak mulia. Kita jaga Quran, jaga solat, akhlak kita kan akan terpelihara. Okey, seterusnya 6 perkara yang menghadirkan khusyuk di dalam solat. Yang pertama, menghadirkan hati ketika menunaikan solat dengan membuang segala yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Waktu solat ataupun ketika ambil wuduk tu, ambil dengan sempurna. Dan masa nak mendirikan solat tu,
Tak perlu dah nak ingat mainan kat mana ke, nak main basikal kejap lagi ke, tinggal dulu. Kita fokus, hati tu khas untuk kita nak solat saja. Baiklah, nombor 2, berusaha memahami segala perkara yang dilakukan di dalam solat, sama ada perbuatan atau yang dibaca. Boleh ingat, kita faham maksud Fatihah tu, maksud rukuk kan, bacaan dalam rukuk macam mana, berusaha untuk memahami. Nombor 3, merasai kebesaran Allah, iaitu dengan merasai diri terlalu kecil di hadapan Allah. Seterusnya, nombor 4, merasa gerun terhadap keagungan Allah dan siksaan. Rasa macam, ya Allah, takutnya, kalau macam tinggalkan solat ke kan, apatah lagi yang tak solat tu, lagilah rasa siksaan tu kan. Nombor 5, sentiasa menaruh harapan besar kepada Allah, mudah-mudahan solat yang dikerjakan akan diterima oleh Allah. Kita rasakan setiap kali kita nak solat tu, rasa itulah solat yang terakhir kita. Allah nak terima tak ni solat aku ni? Nak terima tak solat ni? Ya Allah, buat sehabis baik, sekhusyuk yang mungkin. Dan yang terakhir sekali, merasa malu terhadap Allah di atas segala kekurangan dan kecacatan terdapat dalam solat. Solat tadi ni okey ke? Betul ke? Ada ke yang tak ni? Rasa macam tak puas lah dengan solat yang kita buat tu kan. Kita buat sehabis baik lah. Rasa macam tu, nak solat yang waktu yang seterusnya, buat lagi yang sehabis baik. Okey, contoh manusia yang khusyuk di dalam solat. Abdullah bin Umar pernah menceritakan contoh manusia yang khusyuk di dalam solat, ialah para sahabat dengan katanya. Okey, para sahabat lah kan yang Sayyidina Umar bagi tu ni. Para sahabat Nabi SAW, apabila mereka mengerjakan solat, mereka memberi perhatian sesungguh-sungguh kepada solat mereka. Mereka menundukkan penglihatan dan ke tempat-tempat sujud mereka, dan mereka menyedari sesungguhnya Allah sedang berhadapan kepada mereka, maka tidak mereka berpaling ke kiri dan kanan. Rasa macam Allah duduk depan kita ni, Allah duduk kat kiri kanan ni, tak paling mana dah, khusyuk dengan solat saja. Gitu. Kita kiri kanan, depan belakang boleh garu-garu kan. Tak tahulah siapa tu yang senyum tu, maklumat tahu kan. Okey. Kita terus kepada muka surat 40. Baiklah, muka surat 41 ni kita masuk tajuk tanda-tanda orang yang khusyuk. Macam mana nak tahu orang tu khusyuk ke tak? Jom kita tengok dalam buku kafah kita ni kan. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Macam mana tanda-tanda orang yang khusyuk ni? Jom kita tengok. Okey, yang pertama, cuba tengok gambar atas tu. Anggota badan tidak bergerak-gerak. Tak bergerak-gerak dia. Memang dia betul-betul fokus dengan solatnya. Itu yang pertama. Yang nombor 2, cuba tengok yang bawah ni. Kepala tidak menoleh ke tempat lain. Betul-betul kita ke tempat kita sujud. Kita sekejap lagi tengok cicak, sekejap lagi tengok gambar sebelah. Siapa pernah buat macam tu? Cuba angkat tangan. Maknanya nampak ni. Okey, baiklah. Kita terus kepada gambar yang atas ni. Orang yang khusyuk tu macam mana? Mata memandang di tempat sujud. Betul-betul kita nak menghadirkan diri tu kan. Tengok tempat sujud. Kan tengok tempat lain, sekejap lagi fikiran pun ke lain. Okey, baiklah. Yang terakhir sekali, solat dengan tenang dan sederhana pergerakannya. Tenang-tenang je, nak pergi mana? Tak lari awak punya mainan, tak lari awak punya bola ke apa kan. Solat dengan tenang dan sederhana. Jangan laju.
5 minit ke 10 minit pun jadilah. Kan? Persiapan kita nak solat. Dan dalam solat tu tak payah kita kelang kabut dengan tomak ninah yang betul. InsyaAllah perasaan khusyuk tu akan datang, akan hadir dalam diri kita. Okey, baiklah kita terus kepada yang tanda-tanda orang yang tidak khusyuk tadi. Muka surat sebelah ada 4 tanda orang yang khusyuk kan. Okey, sama-samalah kita berusaha menjadikan solat kita sempurna ataupun khusyuk kan. Okey, baik. Untuk muka surat 42 ni tanda-tanda orang yang tidak khusyuk ada 5. Yang atas sekali, kepala menoleh ke arah lain. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, tengok orang tu buat kerja di sana, dia tengok adik dia buat macam tu. Dia fikiran dia dah tak ada dalam solat. Okey, yang bawah memandang ke tempat lain. Dia tengok sana, betul dia nampak cicak, dia tengok cicak tu bergerak, dia ikut kepala dia pun. Gitu. Lepas tu bacaan dalam solat dia tak baca. Lepas tu dah rakaat ke berapa ya? Dia tak ingat. Dia tak khusyuk. Okey. Yang tengah pula solat dengan tergopoh-gapoh ataupun laju. Tak sampai 1 minit dia solat. Mak dia kata dah siap solat. Dah siap dah mak. Bila baru masuk bilik je dah keluar. Dengan macam apa? Macam laju sangat tu. Nak kejar apa tak tahulah kan. Solat dengan tergopoh-gapoh. Lepas ni bolehlah siapa yang solat macam tu boleh berubah solat dengan sederhana, pergerakannya tak terlalu laju. Macam maklimah cakap lah, solatlah awak seperti mana kita rasa solat itu solat yang terakhir bagi kita. Solatlah yang dengan sempurna. Okey, baiklah, selepasnya gambar apa tu? Membetulkan sesuatu semasa solat. Dia betulkan apa tu? Kopiah. 40 kali dia betulkan kopiah dia. Padahal tak ada apa pun kopiah tu. Kan? Macam awak lah kat sekolah, garu kepala walaupun kepala tu tak gatal. Kan? Lebih pada 3 kali pergerakan, dah pergerakan yang terlalu banyak boleh membatalkan solat. Ini dah banyak kali dah, dia tak khusyuk dah ni. Kan? Baiklah, gambar yang atas kerap bergerak ketika solat. Ni tak tahulah nak pergi mana ni. Gerak ke depan ke belakang kan. Kalau boleh kita nak solat tu kita dalam keadaan bersedia. Takkan ada dah gangguan selepas tu. Pakai kain elok-elok. Pakai baju elok-elok. Takkan ada dah ni. Kopiah letak betul-betul. Jadi tak adalah kita nak betulkan dah. Saidina Ali pernah menyuruh sahabatnya mencabut anak panah yang tertimbus di kakinya apabila beliau sedang solat kerana terlalu khusyuk, tidak rasa sakit. Tengok. Dia tak rasa sakit pun anak panah tu sampai kawan dia yang tolong cabut. Nak katanya terlalu khusyuk dalam solat dia. Tak terfikir dah benda-benda di sekeliling. Masya-Allah, sangat hebat kan? Bolehlah kita nak praktikkan dalam kehidupan kita, dalam solat kita, insya-Allah.